Selamat pagi kepada semua. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengerak langkah lebih jauh, eloklah jika kita berkenalan terlebih dahulu dengan ahli-ahli pembentang pada hari ini. Saya, nama diberi tanpa dapat dipinta, Nurul Hana binti Khairul Anwar. Saya Nurul Hidayah binti Muhammad Rezali. Dan saya Nurul Fakihah Syahirah binti Yusuf. Kami merupakan pelajar persediaan tahun 1 semester 2 bagi kelas 05. Jadi pada hari ini kami akan menjalankan tugasan persembahan di bawah subjek GISC 1082 iaitu isu semasa dan cabaran masa depan di bawah tajuk implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendapatan negara. Tanpa membuang masa, mari kita lihat kepada pendahuluan. Sebelum kita menerokai konflik-konflik persempadanan, mari kita lihat terlebih dahulu kepada negara berdaulat. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan negara berdaulat sejak kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Jadi, apakah definisi bagi berdaulat? Menurut Kamus Dewan edisi keempat yang mana merupakan pendapat daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, berdaulat merujuk kepada raja mempunyai kuasa tertinggi atau berkuasa sepenuhnya di atas pemerintahan sendiri. Bidang kuasa yang dimiliki oleh raja termasuklah dari aspek politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan lain-lain. Jadi, di sini saya akan tekankan dari aspek sosial iaitu berkaitan persempadanan. Apabila sesebuah negara berdaulat, negara itu pasti mempunyai sempadan yang diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa. Namun, jika berlaku sebaliknya, pasti akan berlaku konflik bagi perebutan sesebuah kawasan. Tambahan pula apabila kawasan itu mempunyai keunikan tersendiri seperti perlombongan, ketenteraan, kaya dengan hasil bumi dan sebagainya yang menjadi rebutan negara-negara di dunia. Malah, lebih teruk lagi, walaupun sempadan telah diiktiraf tetapi sebenarnya masih wujud lagi konflik dari segi pencerobohan maupun tuntutan bertindih. Jadi, pasti semua tertanya-tanya, sebenarnya apakah isu-isu persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia dan apakah implikasinya terhadap pendapatan negara? Jika anda ingin tahu, mari kita lihat kepada paparan selanjutnya. Konflik di laut. Di Asia Tenggara, kebiasaannya konflik di laut berlaku disebabkan bidang kuasa maritim yang tidak jelas. Pulau-pulau dan batu-batuan sering menjadi perebutan antara negara-negara di sekelilingnya. Negara-negara di sekelilingnya juga mempertahankan pulau-pulau dan batu-batuan untuk kepentingan politik, ekonomi dan sosial. Laut Cina Selatan mempunyai 4 gugusan pulau yang mana salah satunya merupakan Pulau Spratly. Pulau Spratly telah dituntut oleh 6 buah negara iaitu Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan dan China. Krisis pergelutan ke-6 negara itu terjadi selepas Jepun telah menyerah kalah dan meninggalkan Kepulauan Spratly pada Perang Dunia Kedua. Pada awalnya, 6 buah negara ini telah bersetuju dengan Deklarasi Manila untuk elak konflik di kawasan tersebut pada tahun 1962. Perjanjian itu dipanjangkan sehingga tahun 2002. Pada tahun 2005, China dan Filipina telah menandatangani persetujuan bagi melindungi minyak dan gas di kawasan itu. Namun, konflik berlaku apabila adanya permusuhan ketenteraan laut. Antara faktor berlakunya isu ini termasuklah disebabkan faktor sejarah. China dan Taiwan menuntut Kepulauan Spratly berdasarkan sejarah dan dokumen-dokumen kuno. Selain itu, faktor ekonomi. Malaysia menuntut Kepulauan Spratly disebabkan kawasan ini eksklusif ekonomi zon ataupun EEZ
dan prinsip lanjutan benua. Malaysia juga menuntut 12 terumbu kepulauan kecil di bahagian timur selatan Spratly. Antara terumbu yang dituntut termasuklah terumbu Commodore, Amboina Cay, terumbu layang-layang, Southway Shoal, Ardacier Breakers dan lain-lain lagi. Seterusnya, negara-negara lain juga turut menuntut kepulauan ini disebabkan adanya sumber semula jadi seperti terumbu karang yang boleh dijadikan sebagai sumber ekonomi sesebuah negara. Kepulauan Spratly juga dikatakan mempunyai potensi untuk eksploitasi minyak dan gas. Di samping itu, antara faktor lain termasuklah Kepulauan Spratly dianggap sebagai terra nullius. Filipina menuntut Kepulauan Spratly kerana menganggap ianya terra nullius. Terra nullius ialah sesuatu tempat yang tidak dituntut oleh negara berdaulat dan segala keputusan yang dilakukan perlu disahkan oleh kuasa barat. Baiklah, memandangkan isu konflik persempadanan Kepulauan Spratly ini merupakan salah satu isu terbesar di dunia, jadi sebenarnya pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengatasi isu ini. Antaranya, pada mulanya, rundingan dengan negara-negara terlibat sahaja yang merangkumi 6 buah negara Asia iaitu China, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia serta Vietnam. Tetapi dikatakan rundingan ini tidak berkesan, maka wujudlah campur tangan pihak ketiga iaitu ASEAN. Apakah itu ASEAN? ASEAN merupakan pertubuhan antara kerajaan serantau yang terdiri daripada 10 negara di Asia Tenggara yang menggalakkan kerjasama antara kerajaan. Setelah tertubuhnya ASEAN, ASEAN telah menjalankan banyak deklarasi bagi mencapai kata sepakat untuk selesaikan konflik ini. Salah satunya, pada bulan November tahun 2002, Menteri Luar Negara ASEAN dan Timbalan Menteri Luar Negara China telah menandatangani deklarasi tindakan pihak di Laut China Selatan. Deklarasi ini adalah bagi mencegah ketegangan konflik serta mengurangkan risiko keteteraan di Laut China. Bukan itu sahaja, ASEAN juga telah mengadakan perundingan pegawai kanan ASEAN-China bagi membincangkan pertikaian Kepulauan Spratly. Antara usaha lain yang turut dilakukan juga adalah mengadakan perjanjian multilateral, memandangkan dikatakan perjanjian bilateral mengalami kegagalan. Contohnya, pada 7 Oktober tahun 2003, China telah menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Selatan sebagai tanda perdamaian antara China dengan negara-negara ASEAN yang lain. Oleh itu, ini dapat mencegah ketegangan konflik yang berlaku. Jadi, di sini, walaupun pelbagai usaha telah dijalankan dan kebanyakan pihak telah bersetuju untuk mencapai keamanan dan kesejahteraan Kepulauan Spratly, tetapi hak pemilikan sempadan-sempadan di kepulauan ini masih menjadi tanda tanya sehinggalah hari ini. Selain daripada pertikaian ke atas Pulau Spratly, isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih awal tahun 1980-an juga berlaku. Pertikaian mengenai status kedaulatan Pulau Batu Putih mula tercetus pada tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan peta rasmi yang baru dengan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah negara kita. Jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura iaitu terletak 46 km bersamaan 25 batu nautika berbanding hanya 14.3 km iaitu 7.7 batu nautika dari Johor. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, di sini saya ingin menerangkan serba sedikit bagaimana berawalnya isu tuntutan bertindih antara Malaysia dan Singapura ini. Baiklah, cerita ini bermula dengan Malaysia menegaskan berikutan daripada Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac dan Perjanjian Crawford 2 Ogos 1824 apabila Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan 19 km iaitu 10 batu nautikal
pulau-pulau serta perairan di sekelilingnya kepada pihak British. Penyerahan ini sama sekali tidak termasuk Pulau Batu Putih. Temenggung dan Baginda Sultan Johor ketika itu memberi kebenaran secara bertulis kepada pihak British untuk membina rumah api di atas pulau tersebut hanya pada tahun 1844. Ini sekali lagi membuktikan bahawa Kesultanan Johor sememangnya mempunyai kedaulatan serta penguasaan di pengairan pulau terbabit. Pihak koloni British dan kemudiannya Singapura hanya diberikan kebenaran mengurus rumah api tersebut sahaja bagi kepentingan industri perkapalan Singapura yang kurang penting bagi pihak Malaysia atau Malaya pada masa itu. Ini memandangkan tiadanya pelabuhan utama di Johor serta kebergantungan kebanyakan pedagang-pedagang Inggeris di Tanah Melayu ketika itu kepada kemudahan pelabuhan tukar barang Singapura untuk mengekspor hasil perdagangan mereka. Sementara itu, Singapura pula mengemukakan dakwaan mereka telah menguasai pulau tersebut semenjak tahun 1840-an tanpa sebarang tentangan dan halangan oleh pihak Malaysia. Sikap berdiam diri serta mengelak dari menggunakan pendekatan konfrontasi oleh Malaysia berdasarkan semangat setiakawan dua negara yang berjiran itu. Sebaliknya telah digunakan dengan sebaiknya di dalam penggulungan hujah pihak Singapura di Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang akhirnya dengan persetujuan 12/4 memutuskan bahawa kedaulatan Pulau Batu Putih milik Singapura, sementara 15/1 mengesahkan Batuan Tengah milik Malaysia. Keputusan Pulau Batu Putih pada 23 Mei 2008, International Court of Justice ICJ memutuskan Pulau Batu Putih milik Singapura dan Batuan Tengah milik Malaysia, manakala status Tubir Selatan ditentukan berdasarkan persempadanan perairan negara yang menguasainya. ICJ sedia maklum bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti-aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan faktor kolonisme British. Penyelesaian pertikaian secara baik ini selaras dengan Deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada Julai 1992. Kunjungan deklarasi meminta semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan pertikaian secara aman dan melalui perundangan. Konflik di darat. Seperti yang diketahui umum, Malaysia berkongsi sempadan dengan 4 buah negara iaitu Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand. Pertikaian sempadan Malaysia dan Brunei ke atas Limbang. Pertikaian ini merupakan satu susur baru dalam sejarah pertikaian yang mana memberi impak dalam hubungan diplomatik. Limbang ini pada asalnya dijajah oleh Brunei. Hubungan Malaysia-Brunei ialah hubungan luar negeri yang mana Brunei mempunyai kedutaan besar di Kuala Lumpur manakala Malaysia mempunyai kedutaan besar di Bandar Seri Begawan. Kedua-dua negara ini ialah ahli ASEAN dan juga merupakan negara Commonwealth. Kedua-dua negara ini berkongsi sempadan tanah di Pulau Borneo. Antara faktor perebutan kawasan Limbang antara Malaysia dan Brunei kerana kawasan Limbang merupakan satu kawasan darat yang subur dan kaya dengan sumber asli, khususnya minyak yang boleh dijadikan sumber ekonomi sesebuah negara. Selanjutnya, berkenaan isu Limbang, apakah yang berlaku? Isu sempadan darat dan maritim antara negara Malaysia dan Brunei Darussalam telah diselesaikan menerusi satu dokumen yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia yang kelima iaitu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan juga Sultan Brunei iaitu Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Menerusi dokumen itu, Brunei menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak. Kemudian, Malaysia dan juga kedua-dua negara menubuhkan satu suruhanjaya bersama bagi memperincikan kerja menentukan sepadan.
Akhirnya, Wisma Putra tampil dengan penjelasan mengenai pertukaran surat antara Malaysia dan Brunei. Perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mac 2009 sebenarnya telah menyelesaikan isu-isu tertangguh dua hala secara baik. Lain daripada itu, dalam satu kenyataan Wisma Putra memaklumkan perjanjian itu yang telah membawa lembaran baharu dalam hubungan dua hala antara Malaysia, Brunei adalah hasil daripada rundingan sukar selama 20 tahun antara kedua-dua negara mengenai pelbagai isu, termasuklah isu maritim dan isu sempadan. Seterusnya, satu daripada elemen penting dalam perjanjian yang ditandatangani oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah adalah memuktamadkan penyempadanan kawasan maritim. Dalam pada itu, pewujudan kawasan aturan komersial CEE bagi minyak dan gas memuktamadkan modaliti bagi pembatasan sempadan darat dan hak laluan maritim yang tidak boleh dicabuli bagi warga negara dan penduduk Malaysia menyeberangi zon maritim Brunei. Penamatan kontrak perkongsian pengeluaran membabitkan Blok L dan Blok M pula adalah selaras dengan pewujudan CEE seperti yang ditetapkan. Isu yang terakhir yang saya akan kupaskan ialah berkenaan pencerobohan yang berlaku di Lahad Datu yang mana melibatkan negara Malaysia dan Filipina. Apakah yang berlaku di Lahad Datu? Mengapa berlakunya pencerobohan? Adakah ia disebabkan konflik persempadanan antara dua negara ini? Mari kita sama-sama bincangkan. Krisis pencerobohan di pantai timur Sabah mula menjadi tumpuan dan menjadi sejarah hitam buat Malaysia. Terutamanya apabila ramai perwira negara gugur mempertahankan kedaulatan negara daripada diceroboh pengganas Sulu pada 2013. Tragedi pencerobohan itu dikaitkan dengan insiden diplomatik yang berlaku antara Malaysia dan Filipina sejurus selepas 235 pengganas Filipina yang sebahagiannya bersenjata mendarat di kampung Tan Duo di Lahad Datu Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut yang menggelarkan diri mereka sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut tahta Kesultanan Sulu dan mendakwa dirinya sebagai Sultan Sulu. Angkatan Raja Muda Agbimuddin Kiram itu yang merupakan saudara lelaki kepada Sultan Sulu Jamalul Kiram III menceroboh masuk Sabah dengan alasan ingin menuntut Sabah kembali menjadi wilayah Kesultanan Sulu. Dalam konflik yang berlanjutan, Filipina telah menuntut mengenai pendudukan Malaysia ke atas negara Sabah. Sebab tuntutan ini ialah kerana wilayah Kesultanan Sulu juga merangkumi bahagian utara timur Borneo yang termasuk dalam Kepulauan Sulu. Kedua-dua perkara mengenai wilayah ini dan status semasa Sultan masih tidak dapat diselesaikan. Pada 7 Oktober 2012, Presiden Filipina iaitu Benigno Aquino telah mengumumkan bahawa rangka kerja perjanjian damai yang melibatkan antara kerajaan Filipina dan Barisan Utama Pembebasan Islam Moro bagaimanapun pewaris Kesultanan Sulu berasa diketepikan dalam perundingan tersebut. Sebagai tindak balas, Jamalul Kiram III mendakwa dirinya menjadi pewarisah kepada tahta Sulu. Beliau telah menetapkan pada 11 November 2012 bahawa kontijen awam dan tentera harus menuntut hak-hak wilayah di Borneo Utara. Oleh itu, beliau telah melantik saudaranya dan Raja Muda, pewaris atau putera mahkota iaitu Agbimuddin Kiram untuk memimpin kumpulan tersebut.
Beberapa bulan selepas 11 Februari 2013, Akbimuddin Kiram dan seramai 100 pengikutnya tiba di Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah dengan menaiki bot laju dari pulau kejiranan iaitu Pulau Simunul, Tawi-Tawi di selatan Filipina. Berita ini menurut yang dikemukakan oleh Inquirer.net pada tahun 2013. Dalam pada itu, berikutan adalah rentetan peristiwa yang berlaku bermula sejak 9 Februari 2013. Kronologi ini bermula pada tarikh 9 Februari 2013 iaitu kumpulan penceroboh memasuki perairan negara mengguna bot pancung dan berkumpul secara berperingkat di Felda Sahabat 17, Kampung Tanduo, Lahad Datu. Sehubungan dengan itu, diikuti pada 11 Februari 2013, sebahagian daripada anggota kumpulan itu dikesan oleh sekumpulan nelayan tempatan pada waktu malam. Lalu, nelayan tersebut membuat laporan polis mengenai lebih 100 lelaki berpakaian ala tentera dan bersenjata api berkampung di Kampung Tanduo. Pada 12 Februari 2013, kumpulan itu dikenal pasti berpecah di beberapa lokasi di kampung itu, iaitu mereka berpecah ke kawasan Sungai Bakau kampung itu, sebuah surau di kampung itu dan rumah Ahmad Malandi atau dikenali sebagai Mat Bun. Sebenarnya, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan Sabah dan keseluruhan pulau yang terdapat di negeri Sabah adalah berada di bawah pemerintahan Persekutuan Malaysia termasuklah kawasan Lahad Datu. Jadi, sudah terbukti bahawa keputusan bagi persempadanan Sabah iaitu di kawasan Lahad Datu telah pun berpihak kepada kerajaan Malaysia. Tetapi disebabkan Kesultanan Sulu di Filipina yang berasa iri hati, mereka telah menghantar angkatan tentera yang dinamakan Tentera Kerajaan Kesultanan Sulu untuk menyerang serta merampas Lahad Datu. Maka pada waktu genting itu, banyak usaha telah dilaksanakan bagi mempertahankan kawasan serta kedaulatan negara. Antaranya pada 14 Februari tahun 2013, ketika konflik ini, Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri telah membuat rundingan dengan Filipina. Beliau meminta agar serangan yang dilakukan tidak melibatkan pertumpahan darah serta meragut nyawa mana-mana pihak, khususnya penduduk tempatan. Kemudian, kerajaan Filipina telah menghantar kapal dalam misi kemanusiaan untuk membawa pulang angkatan tenteranya, tetapi mereka tetap berdegil untuk meneruskan perjuangan menyerang Lahad Datu. Disebabkan itu, pada 28 Februari 2013, rundingan terus dilaksanakan dengan Sultan Jamalul Kiram III di Manila, Filipina, memandangkan Sultan merupakan ketua bagi serangan yang dilakukan. Seterusnya, pada 2 Mac 2013, kerajaan telah mengadakan perintah berkurung di Lahad Datu yang bermula pada jam 4 petang. Seterusnya, 5 Mac 2013, kerajaan juga telah mengadakan operasi daulat yang dinamakan sebagai Ops Daulat, iaitu serangan dilakukan ke Kampung Tanduo memandangkan kebanyakan tentera berkeliaran di kawasan tersebut. Serangan bermula pada jam 7 pagi serta berjaya menewaskan 13 anggota pengganas yang mana disahkan oleh Kementerian Pertahanan iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan media pada 6 Mac 2013. Setelah itu, pada 13 Mac 2013, kawalan diperketat lagi terutama di kawasan perairan pantai timur Sabah. Bukan itu sahaja, pada 16 Mac 2013, ESCOM iaitu Eastern Sabah Security Command telah ditubuhkan bagi menjamin keselamatan penduduk Sabah dan akhir sekali pada 24 Mac telah tamatnya serangan ke atas Lahad Datu. Semua rakyat boleh balik ke rumah masing-masing dan suasana kembali aman serta sentosa tetapi masih dalam keadaan berjaga-jaga. Antara implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih terhadap pendapatan negara termasuklah kegiatan ekonomi terjejas. Contohnya dari segi pelaburan. Pelaburan akan terjejas. Hal ini kerana pelabur merasa tidak yakin untuk melabur di negara kita kerana mereka beranggapan mungkin akan berlakunya kerugian berbanding keuntungan apabila melabur di negara kita. Hal ini disebabkan oleh konflik persempadanan yang menyebabkan hubungan diplomatik yang tidak seimbang. Kesannya, pendapatan negara akan berkurang disebabkan kurangnya syarikat luar yang melabur di negara kita.
tuntasnya, tiada pengaliran masuk mata wang asing ke dalam negara kita yang memainkan peranan penting untuk memacu ekonomi kita untuk berkembang ke arah yang lebih maju. Selain itu, kekurangan pelancong dari luar negara turut memberi impak kepada keluaran kasar negara kita yang menyebabkan kemasukan wang di negara kita menjadi defisit. Defisit ialah perbelanjaan yang melebihi keuntungan yang diperoleh. Seterusnya, import dan ekspor negara turut terjejas apabila konflik isu persempadanan dan tuntutan bertindih ini berlaku. Permintaan dari negara luar akan berkurang kerana mereka lebih berminat untuk mengimport barangan dari negara lain yang turut mengekspor barangan yang sama seperti negara kita. Secara tidak langsung, pendapatan negara akan semakin berkurang apabila kurang jumlah ekspor barangan ke negara luar. Ekspor barangan dari negara luar penting bagi merealisasikan hasrat Malaysia sebagai negara industri pengeluaran. Kesannya, kenaikan harga barangan turut berlaku seperti barangan harian, iaitu gandum dan gula. Hal ini disebabkan oleh stok makanan keperluan yang berada di pasaran terhad kerana tiada negara yang sudi untuk mengekspor barangan mereka ke negara kita. Bukan itu sahaja, jika dilihat dari segi sosial pula, isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia telah menyebabkan lebih ramai warga asing yang menguasai peluang pekerjaan yang terdapat di Malaysia berbanding rakyat tempatan sendiri. Contohnya boleh dilihat melalui isu konflik persempadanan antara Malaysia dengan Thailand. Hal ini tercetus apabila pihak berkuasa dapat menjejaki kebanjiran warga Thailand di Malaysia yang berlaku secara tidak terkawal atau juga dikenali sebagai parti, iaitu pendatang asing tanpa izin. Buktinya, PDRM telah membuat pemantauan dan didapati kebanyakan restoran-restoran tom yum di Malaysia diusahakan oleh warga Thailand yang mengusahakan perniagaannya secara berkelompok, iaitu sesama selatan Thailand juga. Malah lebih mengejutkan lagi apabila didapati bahawa sebilangannya tidak mempunyai permit kerja mahupun dokumen perjalanan yang sah untuk menetap dan menjalankan perniagaan di Malaysia. Bukan itu sahaja, lebih teruk lagi apabila mereka menggunakan laluan haram yang mana berada di luar kawalan pihak berkuasa keselamatan bagi kedua-dua negara. Maka daripada isu ini kita dapat lihat bahawa mereka datang ke Malaysia semata-mata untuk mengaut keuntungan lalu dibawa pulang ke negara mereka bagi pembangunan negara masing-masing. Oleh itu, warga tempatan bukan sahaja hilang peluang pekerjaan, malah turut tidak berpeluang untuk merasai dan menikmati pengeluaran duit kerajaan bagi pembangunan negara sendiri kerana semakin bertambahnya pengeluaran wang ke luar negara melalui perbuatan haram warga asing secara tidak langsung dapat menjatuhkan pendapatan negara kita. Akhir sekali, antara implikasi isu-isu konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia terhadap pendapatan negara termasuklah pendapatan negara, peruntukan untuk sektor keselamatan dan ketenteraan negara didominasikan. Ironinya, sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan, pertanian dan pembuatan tidak diberi perhatian yang optimum oleh pihak kerajaan. Kesan daripada itu, rakyat terpaksa mengeluarkan duit lebih untuk berbelanja berbanding sebelum ini bagi tujuan pendidikan dan kesihatan demi memenuhi keperluan hidup mereka. Hal ini demikian kerana nilai mata wang ringgit Malaysia akan susut apabila berlakunya isu persempadanan dan tuntutan bertindih yang akhirnya rakyat yang terpaksa menanggung beban. Jadi, keperluan negara dalam masa 10 hingga 15 tahun akan datang tidak dapat dipenuhi dan direalisasikan kepada rakyat di Malaysia.
Baiklah, kita telah pun tiba di penghujung persembahan pada hari ini. Jadi, sebagai kesimpulan, sebenarnya banyak lagi isu persempadanan telah berlaku di negara yang mana kita sebagai rakyat Malaysia sendiri tidak tahu dan tidak sedar akan perkara tersebut. Ini membuktikan bahawa negara kita mempunyai daya tarikan tersendiri yang dapat menarik pihak asing sekaligus dapat memberi ancaman semula kepada negara. Maka di sini, pihak kementerian atau lebih khusus lagi Kementerian Pertahanan haruslah cekap dan bijak dalam menangani isu ini supaya dapat memberikan impak positif kepada kebanyakan pihak termasuklah negara jiran serta khususnya buat seluruh rakyat Malaysia. Bagi golongan marahan pula, kita turut perlu mempunyai semangat patriotisme yang tinggi serta bersatu padu dalam membanteras isu ini bagi mempertahankan kedaulatan negara yang dahulunya amat sukar sekali untuk diperjuangkan. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.